Baik, sekarang nampak skrin saya? Nampak. Nampak ya? Okey, alhamdulillah. Baik, sebelum kita masuk untuk tajuk yang baru, hari ini kita akan sambung tajuk iaitu tajuk bahagian bidang adab dan akhlak Islamiah. Baik. Jadi sebelum kita masuk pecahan-pecahan tajuk di dalam adab dan akhlak Islamiah, saya akan tunjukkan dua video kepada pelajar. Kamu tengok video ni, lepas tu cuba dapatkan nilai dan juga apa yang kamu dapat daripada video ini, dapatan kamu nanti ya. Sekarang ni saya tengah buka ni, kamu nampak kah? Nampak. Nampak ya? Nampak, Okey. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim.เขาจะได้อะไร ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้ คือได้แค่ความรู้สึก ได้เห็นความสุข ได้เข้าใจ ได้ความรัก ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด Okey, itu video yang pertama. Okey. Sekarang saya mau minta dengan kamu, apa yang kamu dapat daripada video tadi? Ada siapa pelajar yang boleh berkongsi pendapat kamu, pandangan kamu? Silakan. Saya Ustaz. Okey, silakan. Apa yang saya pahami di video itu, jelas tak suara saya? Dengar, silakan. Kita perlu membantu seseorang, kita perlu ada
Sekejap, Ustaz. Saya pikir dulu ayat apa yang sesuai. Maksudnya kita perlu menolong orang lain lah tanpa menengok latar belakang orang itu, betul? Sebab sebab sikap menolong tu boleh memberi kesan besar dengan seseorang walaupun kita tolong tu cuma kecil je. Tidak. Okey. Okey, terima kasih Hanis. Okey, lagi Ya, satu. sama-sama. Ada lagi pelajar yang boleh berkongsi daripada video tadi? Apa yang kamu dapat belajar daripada video tadi itu? Apa yang message yang kamu boleh dapat daripada video yang kamu tonton tadi? Seorang lagi pelajar. Saya Ustaz. Okey, silakan Sofia. Apa yang saya belajar adalah kalau teruslah menolong walaupun kita pun dalam kesusahan. Ya, itu dia punya yang paling penting sekali. Walaupun kita ni dalam keadaan yang susah, tapi kita tetap perlu menolong orang lain. Okay, itu untuk video yang pertama ya. Okay, terima kasih pelajar-pelajar Hanis dan juga Sofia. Okay, sekarang kita tengok video yang kedua pula. Kenapa tidak dapat ni? Sekejap. Okay. Nampak ke skrin ni? Nampak. Okay. Nampak? Yang tadi kan, budak yang tadi tu yang buat masalah dengan orang tu, dia mencuri, dia ambil hak orang lain. Tengok apa jadi dengan dia.
Okey, daripada video ni apa yang kamu boleh dapat? Siapa mau berkongsi? Video yang kedua ni, apa yang kita boleh lihat daripada video yang kedua tadi ni? Saya Ustaz, Okey, Sayyidah, silakan. jika mencuri, macam berbohong, macam tu dapat menjatuhkan maruah. Lepas tu tak ada sifat jujur dalam diri sendiri lah. Lepas tu masyarakat tak suka. Ya, okey. Betul sudah tu Sayyidah. Lagi seorang lagi, siapa boleh bagi pandangan tentang video yang kedua tadi tu? Saya Ustaz. Okey, Hanis lagi. Okey, silakan Hanis. Biarpun orang itu banyak buat jahat, kita harus tetap baikkan orang tu. Okey, walaupun orang tu buat jahat, kita tetap perlu buat baik dengan orang yang buat jahat itu. Okey, betul juga Anis. Okey, kita lihat daripada video yang pertama dan video yang kedua, dia ada perbezaan. Video yang pertama adalah dia ceritakan tentang kita berbuat baik dengan semua orang. Dan video yang kedua tentang perbuatan yang buruk, perbuatan yang tidak bagus, yang tidak elok dibuat kepada orang lain. Akhirnya bagi perkara yang tidak baguslah, bagi kesan yang tidak baik kepada orang yang berbuat jahat itu. Okey, jadi agak-agaklah daripada dua video ni kita belajar tentang apa hari ni? Siapa tahu? Siapa boleh jawab? Kita belajar tentang apa hari ni? Tentang hadis kah, tentang Quran kah, tentang tauhid kah, ataupun tentang sirah kah, ataupun tentang akhlak? Akhlak. Tentang akhlak. Okey, jadi tajuk yang insya-Allah kita akan belajar hari ini adalah tajuk daripada adab dan akhlak Islamiah, iaitu tajuk akhlak terpuji hiasan diri. Sebelum saya teruskan, pelajar-pelajar nampak atau tidak slide sekarang ni? Nampak. Nampak ya? Okey. Nampak. Jadi hari ini kita akan masuk tajuk yang baru, iaitu akhlak terpuji hiasan diri. Kita belajarlah tentang akhlak tadi. Jadi berkaitan dengan dua video yang kita tengok tadi. Video pertama adalah menunjukkan akhlak yang baik dan video yang kedua adalah menunjukkan akhlak yang tidak baik. Baik, apa tu akhlak? Okey. Memang kebiasaannya bila kita belajar tentang sesuatu perkara, kita perlu tahu apakah ta'rifnya, apakah maksud bagi perkataan-perkataan itu. Okay, akhlak ini adalah berasal daripada perkataan bahasa Arab, iaitu khuluq. Khuluq daripada perkataan bahasa Arab yang bermaksud budi pekerti, watak, kelakuan dan tabiat. Tapi kita terima dalam bahasa Melayu, kita sebut perangai seseorang itu, kelakuan seseorang itu kita sebut sebagai akhlak. Dari segi istilah pula, tadi dari segi bahasa, sekarang dari segi istilah pula, menurut dalam pendidikan Islam, akhlak adalah sifat yang tertanam di dalam jiwa yang mendorong lahirnya sesuatu perbuatan dengan mudah tanpa pertimbangan dan pemikiran yang mendalam. Maksudnya, watak dan juga perbuatan yang ada dalam diri kita ni, perangai yang ada dalam diri kita ni, dia macam mana perangai kita di dalam ni, kita punya jiwa, kita punya sifat, kita punya sikap, dia akan ditunjukkan melalui perbuatan kita. Apa yang ada di dalam diri kita, kalau kita ni orang yang baik, kita ni suka buat baik dengan orang, perbuatan itulah yang menunjukkan akhlak kita. Jadi kalau orang yang suka buat yang perkara yang tidak bagus, perbuatan yang tidak baik, jadi itu akan memberikan kesan. Orang akan nampak, oh dia ni akhlaknya tidak bagus. Oh si dia ni perangainya bagus, sopan santun, hormat. Melalui apa? Melalui perbuatan kita sendiri. Jadi perkara itu ada di dalam diri kita. Akhlak ini ada dalam diri kita. Tetapi diterjemahkan melalui kita punya perbuatan. Boleh faham setakat ni maksud akhlak dari segi bahasa dan juga istilah? Boleh Ustaz. Okey, kita sambung. Baik.
Akhlak ini dia terbahagi kepada berapa? Kepada dua perkara. Akhlak yang pertama adalah akhlak yang baik dan akhlak yang kedua adalah akhlak yang kurang baik. Yang baik ini kita sebut sebagai akhlak apa? Siapa boleh jawab? Akhlak mahmudah. Akhlak mahmudah, maksudnya akhlak yang baik. Manakala akhlak yang tidak baik adalah kita sebut sebagai akhlak Mazmumah. mazmumah. Okey. Jadi kita tengok satu persatu. Apa maksud akhlak mahmudah? Akhlak mahmudah ini adalah sifat dan tingkah laku terpuji yang terdapat dalam diri seseorang yang bertepatan dengan nilai dan perakuan syarak. Maksudnya perbuatan baik, sifat, tingkah laku, perbuatan seseorang yang bagus. Yang bila kita tengok pun dan kita nampak adalah perbuatan yang baik dan tidak menyakitkan hati orang, yang tidak berbuat jahat, itu adalah akhlak yang baik. Yang mana akhlak yang mahmudah ini bertepatan dengan nilai-nilai murni dan juga syarak. Maksudnya tidak melampaui batas dan tidak melanggar syarak. Akhlak mazmumah tadi yang kamu sebut sebagai akhlak yang tidak baik adalah bertentangan dengan mahmudah. Mazmumah bertentangan dengan mahmudah. Kalau mahmudah tadi kamu bagi tahu, kita terangkan tadi adalah sifat dan tingkah laku yang bagus. Manakala akhlak mazmumah adalah sifat dan tingkah laku yang keji. Maksudnya tidak bagus. Yang terdapat dalam diri seseorang yang berlawanan dengan nilai dan perakuan syarak. Macam video yang kedua tadi itu. Dia ambil curi selipar orang, dia ambil jualan orang, curi jualan orang, dia tidak beli. Lepas tu dia curi baju orang. Itu semuanya contoh-contoh kepada akhlak mazmumah. Dia tidak dibenarkan oleh syarak, bertentangan dengan nilai sebab kita tidak dibenarkan untuk mencuri. Dan syarak kita pun tidak membenarkan seseorang Muslim itu mencuri hak orang lain. Jadi itulah contoh akhlak mahmudah dan juga akhlak mazmumah. Baik, contoh akhlak kepada Allah. Ini perbuatan sikap kita kepada Allah. Macam mana kita mau interaksi, kita tunjukkan sifat dan juga perbuatan kita dengan Allah. Kalau kita ni ada akhlak yang mahmudah, akhlak yang bagus, kita bersyukur, redha, sabar, qanaah. Qanaah ni apa? Siapa boleh bagi tahu? Maksud qanaah ni apa? Tak kisahlah betulkah, salahkah, yang penting kamu bagi tahu. Apa yang ada dalam fikiran kamu? Qanaah ni apa? Rasa syukur. Maksudnya berpada-pada. Maksudnya tidak berlebihan dan tidak juga terlalu kuranglah dari segi apapun. Maksudnya cukuplah. Berpada-pada. Seterusnya tawakal dan sebagainya. Ini kepada Allah. Akhlak yang perlu kita tunjukkan, yang perlu kita buktikan adalah akhlak-akhlak mahmudah ini kepada Allah. Manakala untuk akhlak mazmumah pula. Kalau kita sebagai seorang mukmin, akhlak yang buruk kepada Allah ini, yang kita tunjukkan kepada Allah, seperti riya. Ini tidak boleh kita buat. Putus asa dalam belajar ni. Apatah lagi dalam keadaan kita PDPR sekarang ini, kita tidak boleh putus asa. Kita tahu memang susah untuk buat kelas atas talian secara PDPR ini. Ada yang masalah internet, ada yang masalah data, ada yang masalah komputer riba, tiada laptop dan sebagainya. Tapi jangan putus asa dalam menuntut ilmu. Jangan lalai, jangan sangka buruk dan sebagainya. Ini semua adalah akhlak mazmumah kepada Allah. Contoh akhlak mazmumah. Okay. Kalau sesama manusia pula, bila kita sesama manusia, kita perlu juga untuk buat akhlak mahmudah, akhlak yang baik. Seperti tawaduk. Maksud tawaduk ini jangan terlalu sombong. Jangan sombong, jangan terlampau tinggi diri. Mesti ada sifat pemurah, menghormati orang lain, pengasih, penyayang dan juga sebagainya. Okay. Dan manakala pula akhlak mazmumah, sesama manusia kita tidak boleh ada sifat khianat. Jangan khianat, jangan tipu orang, jangan bakhil, jangan kedekut.
Sombong, jangan ada perasaan sombong, bangga diri dalam diri, jangan. Menfitnah, fitnah ni pun dosa besar juga. Jadi kita tidak boleh buat perkara-perkara ini, akhlak mazmumah ini kepada Muslim dan juga orang lain di sekeliling kita. Cubalah kita berusaha untuk ada akhlak mahmudah dalam kehidupan kita seharian ini. Okay. Boleh faham antara akhlak mahmudah dengan akhlak mazmumah, pelajar? Boleh. Boleh. Okey, alhamdulillah. Baik, kita sambung lagi. Okey, kelebihan berakhlak mahmudah. Orang yang berakhlak mahmudah dapat kedudukan tinggi dan mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini ada dua hadis. Ada dua hadis. Saya mintalah seorang putra dan seorang putri untuk bacakan hadis ini. Yang di atas ni saya minta putra. Boleh putra? Salah seorang putra? Boleh. Okey, coba baca. Hadis yang pertama. An Abi Hurairah Rasulullah alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wasallam. akmalul mu'minina imana ahsanuhum khulqan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah orang yang paling baik akhlaknya. Okey, terima kasih. Baik, hadis yang kedua pula kita minta pelajar putri, wakil pelajar putri untuk bacakan hadis. Ada pelajar putri yang mau baca hadis ni? Ya Ustaz. Baik, silakan. An Abi Darda'i anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min syai'i asqalu fil mizani min husnil Min husnil khuluq. Abu Darda'i min husnil khuluq. Abu Darda'i meriwayatkan bahawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan di akhirat daripada keelokan akhlak. Okey, terima kasih putri. Baik, kita tengok hadis, dua-dua hadis ni ya. Yang pertama daripada Abu Hurairah. Abu Hurairah ni adalah salah seorang daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya? Rasulullah bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Riwayat Abu Daud. Maksudnya apa? Orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah orang yang paling baik akhlaknya. Kita mengaku kita ni betul-betul beriman. Tidak. Jangan mengaku yang kita ni, aku ni sudah beriman. Aku ni sudah orang yang paling tinggi imannya. Tidak boleh kita begitu. Tidak boleh bilang sempurna iman kita, tapi akhlak kita tidak bagus. Ini tidak boleh. Bermaksud, kalau kita mau iman kita ini sempurna, salah satunya kita mesti perbaiki akhlak kita. Mesti buat perkara-perkara yang baik. Jangan buat perkara yang tidak bagus dan jangan buat perkara yang bertentangan dengan syarak. Baik, yang kedua, hadis yang kedua daripada Abi Ad-Darda. Ma min syai'in asqalu fil mizani min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan di akhirat nanti daripada keelokan akhlak. Ini yang kita tengok. Akhlak yang baik ini dia akan memberatkan timbangan kita di hari akhirat. Nanti apabila kita di hari akhirat nanti kita akan dihimpunkan dengan Allah, Allah akan timbang amalan kita, akan hisab amalan kita, amalan baik dan amalan yang tidak baik. Dan amalan, kalau akhlak kita ini bagus, kita ni berakhlak mulia, mahmudah, timbangan yang sebelah kanan ni, timbangan yang sebelah pahala ini akan menjadi lebih berat berbanding dengan timbangan
perbuatan yang tidak baik. Jadi ini dia punya pengajarannya di sini. Semakin kita perbaiki akhlak kita, buat perkara yang bagus, menzahirkan dan juga melakukan akhlak-akhlak mahmudah, perbuatan-perbuatan yang baik, maka sempurnalah iman kita dan akan menyebabkan timbangan pahala kita menjadi lebih tinggi di hari akhirat nanti. Boleh faham kelebihan berakhlak mahmudah ni, pelajar? Boleh. Boleh. Okey, kalau begitu kita teruskan. Okey, ini antara contoh-contoh kelebihan kalau kita berakhlak mahmudah. Yang pertama, dapat keredaan dan kasih sayang Allah. Okey, sudah pasti. Bila kita buat perkara yang bagus, kita buat perkara yang baik, sudah semestinya Allah akan sayang dengan kita. Allah tidak akan biarkan kita, Allah akan sayang kita, Allah akan berikan kasih sayang itu melalui urusan kita dipermudahkan, kita mudah belajar, mudah menerima ilmu. Itu yang pertama. Yang kedua, lahir warga negara yang prihatin dan bina negara yang bertamadun. Macam kita di Malaysia ni, kita ada Melayu, kita ada Cina, kita ada Hindu, India, dan kita ada bangsa-bangsa lain. Di Sabah ni pun lebih-lebih lagi. Ada orang dusun, ada orang Murut, orang Bugis, orang Bajau, orang Suluk, banyak. Kadazan dusun, banyak, terlampau banyak. Tapi macam mana kita boleh hidup dalam keadaan yang suasananya aman, tidak bergaduh, dengan melalui kita buat baik sesama kita punya masyarakat. Jangan kita bertindak resis, jangan pandang buruk dengan orang lain, jangan buat perkara yang tidak baik dengan bangsa lain. Sebab apa? Kita mau hidup dalam keadaan yang bagus, dalam keadaan yang aman. Baik, yang ketiga, dapat syafaat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Nah, bila kita berhimpun di hari akhirat nanti untuk menghadapi satu perhitungan daripada Allah, Allah akan bantu siapa-siapa di dunia ini yang berakhlak baik, berakhlak mahmudah. Maukah dapat syafaat daripada Allah? Mau. Mau kan? Jadi kalau mau, pastikan kita mesti berakhlak baik sepanjang hidup kita ini. Apatah lagi kamu sekarang tingkatan 1, nanti naik tingkatan 2 dan seterusnya. Sampailah kamu dewasa, jangan sesekali buat perkara yang tidak bagus. Seterusnya, wujud kestabilan politik dan keamanan dalam negara. Baik, Alhamdulillah kita sekarang ni hidup di Malaysia, di negeri Sabah. Kita hidup dalam keadaan yang aman. Sebab apa? Kita menghormati orang lain, kita tunjukkan perbuatan yang baik, tidak bergaduh, tidak resis. Jadi disebabkan itulah kita hidup dalam keadaan aman. Coba tengok negara-negara lain yang berperang. Diorang tidak boleh hidup dalam keadaan yang aman. Sikit-sikit bergaduh, sikit-sikit berbunuhan sesama diorang sendiri, bertelingkah sesama sendiri. Itu yang kita tidak mau. Itu akhlak yang tidak baik. Tapi di negara kita ini, kita kena jaga perkara itu. Kita mesti buat perbuatan yang baik, mesti berakhlak dengan akhlak yang mulia supaya keamanan itu dapat terus dijaga. Seterusnya yang kelima, kelebihannya adalah wujud suasana harmoni dan tenteram. Dan yang terakhir adalah sentiasa dalam bimbingan dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Ini senang sejak pelajar. Kalau kita buat baik dengan orang lain, Allah akan hadirkan kepada kita orang-orang yang baik. Allah akan berikan kebaikan kepada kita. Dan kita ni akan sentiasa dijaga oleh Allah. Sebab apa? Kita sudah jaga akhlak kita sudah jaga perangai kita, dan sudah pasti Allah akan balas balik dengan cara Allah jaga pula diri kita daripada ditimpa perkara yang buruk dan juga mara bahaya. Baik, boleh fahamkah setakat ni kelebihan berakhlak mahmudah? Boleh. 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 Ya? Baik. Ini pula akibatnya. Kalau kita tidak berakhlak, maksudnya kita buat akhlak mazmumah. Tadi mahmudah, akhlak yang baik, berlawanan dengan mahmudah adalah mazmumah. Okay. Akibatnya kalau kita buat perkara-perkara mazmumah, yang pertama adalah dimurkai oleh Allah. Allah akan benci kita, Allah tidak suka dengan kita. Yang kedua, bukan setakat Allah benci, tetapi manusia juga benci kepada kita. Sebab itu kita tidak mahu dalam hidup ini kita buat perkara yang tidak bagus. Sebab kita hidup bermasyarakat dengan orang lain.
Macam mana kita mau hidup dalam keadaan yang tenang kalau orang lain benci kita? Jadi kita mesti jaga akhlak kita lah. Seterusnya yang ketiga adalah kita hina di sisi manusia. Manusia tidak akan peduli pun dengan kita. Tengok video yang kedua tadi. Orang tua, kamu ingat balik video yang kedua, dia curi selipar, orang tu curi makanan, dia tidak bayar. Kan? Lepas tu dia pergi ambil baju orang. Akhirnya waktu dia jatuh, ada orang tolong dia ataupun tidak? Ada satu. Ada satu, tapi itu yang nampak dia lah, yang tengok dia. Tapi yang lain, yang sekelilingnya, yang waktu dia jatuh tu, yang lalu lalang di situ, ada yang tolong dia? Tidak. Tidak. Tiada. Semua lalu sejak begitu. Tidak ada satu orang pun yang berhenti tolong dia. Kecuali waktu yang terakhir, yang video yang dekat-dekat terakhir tu, barulah ada orang tolong dia. Maksudnya apa di situ? Bila kita buat jahat, bila kita buat perkara yang tidak bagus kepada orang lain, kita zalimi orang lain, kita tidak akan dipedulikan oleh orang. Kita sakit macam mana pun, susah macam mana pun, orang tak akan tolong kita. Orang tidak akan kesian dengan kita. Sebab apa? Kita sendiri jahat. Bukan setakat kita hina di sisi manusia, kita pun hina di sisi Allah. Sudahlah dibenci oleh Allah, dimurkai oleh Allah, tapi hina lagi di sisi Allah. Dan yang terakhir sekali, kita menjatuhkan maruah diri kita. Bila kita buat perkara yang tidak baik, bukan setakat maruah diri kita yang jatuh, yang malu, tapi keluarga kita pun akan juga malu. Jadi kamu pilih pelajar, kamu mau buat akhlak mahmudah kah, akhlak mazmumah? Akhlak mahmudah. Akhlak mahmudah. Mahmudah. Baik. Okey, selesai untuk tajuk hari ini. Baik, secara kesimpulannya, kita untuk pelajaran hari ini, kita belajar tentang akhlak. Tajuk akhlak. Akhlak ini adalah satu perbuatan dan sifat yang ada dalam diri seseorang yang ditunjukkan melalui perbuatannya. Baik, akhlak ini terbahagi kepada dua, akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Okay, akhlak mahmudah adalah akhlak yang baik dan manakala akhlak mazmumah adalah akhlak yang tidak baik. Ada kelebihan bila kita buat amalan-amalan akhlak mahmudah ini, sepertinya iman kita jadi sempurna dan mendapat kelebihan pemeliharaan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang lain pun akan selesa dengan kita. Manakala di sebaliknya pula, kalau kita lakukan perbuatan yang mazmumah, perbuatan yang tidak baik, kita akan dimurkai oleh Allah, dibenci manusia, dan akhirnya sekali kita akan jauh daripada masyarakat. Masyarakat tidak akan mau sesekali dekat dengan kita. Baik. Boleh faham tajuk hari ini? Boleh. Boleh. Okey. Boleh. Jadi sebagai pengukuhannya, mari kita buat dulu latihan ni. Kuis online ni. InsyaAllah. Tadi sudah kita belajar banyak kan tentang akhlak. Jom kita tengok ni. Okey, nampak kan ni? Nampak. Nampak ya? Okey, saya buka satu persatu. Kamu jawab ya. Soalan pertama, akhlak mahmudah kepada Allah antaranya kecuali Lalai. Si. lalai, si. Okey, betul. Okay. Soalan yang kedua, sekiranya kita tidak berakhlak mahmudah, masyarakat akan Ucap kacir. kucar kacir, betul. Baik, soalan yang ketiga, negara politik terbaik apabila di dalamnya terdiri dari orang-orang yang bersifat mahmudah. Jadi negara akan jadi apa? Stabil. B. Stabil. B, stabil. Betul. Sebenarnya senang sejak tajuk ni. Sebab dalam perbuatan harian kita kan. Baik, orang baik Allah Allah sayang. Baik, soalan yang kelima. Penyalahgunaan kuasa adalah disebabkan sifat B. B, mazmumah. Jangan salah guna kuasa ya.
Soalan yang keenam, Nabi Muhammad memberi kepada orang yang beriman pada hari akhirat kelak. Memberi apa? Syafaat. C. Syafaat. Okay, yang ketujuh, akhlak mazmumah adalah sifat dan tingkah laku keji yang menyimpang dari amalan B. 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 Syarak. Soalan yang ke-8, maksud sifat mahmudah. A. Terpuji. Baik, soalan yang ke-9, orang baik hidup B. Harmoni. harmoni. Dan soalan yang terakhir, soalan ke-10. Okay, maksud sifat mazmumah. Terburuk. B. Terburuk. Okay, kita betul semuanya. Tahniah pelajar-pelajar 1 Abu Daud. Baik, sebelum kita akhiri kelas, setakat itu sahaja kelas untuk hari ini. Baik, sebelum kita akhiri kelas, saya mau wakil seorang putra dan seorang putri. Okay, hari ini kita belajar tentang apa ni? Akhlak, tentang akhlak mahmudah, akhlak mazmumah. Okay, sekarang ni saya mau pelajar putra dan pelajar putri, siapa-siapa yang boleh bercerita, ada pengalaman tentang kawan kah ataupun diri sendiri kah buat perkara yang bagus ataupun perkara yang tidak bagus, ataupun pengalaman hidup kamu lah yang pernah kamu jumpa. Silakan, ada? Siapa mau berkongsi? Mungkin sepanjang hidup kamu pernah jumpa kawan-kawan kamu, jiran-jiran kamu. Kita berkongsi. Ada? Tidak. Tiada ya? Okey, tak apa. Baik, daripada saya mungkin mau berkongsi lah. Okey, untuk kehidupan kita di asrama kan, kita kan belajar di sekolah ni, nanti kan sekarang PDPR. Nanti pelajar perlu masuk ke asrama. Baik, bila kehidupan di asrama ni, sepanjang pengalaman saya berada di asrama, pelajar paling suka, mungkin nauzubillah lah, dia menjadi jadi perangai lah, jadi budaya. Pelajar paling suka ambil hak orang lain, ambil sabun cuci orang lain, ambil baju orang lain, ambil makanan orang lain. Jadi itu perkara-perkara yang tidak bagus yang terjadi dalam hidup saya, dalam kehidupan saya sepanjang di asrama dulu. Saya tidak pernah kena. Cuma kawan-kawan saya yang lain pernah mengalami perkara ini dan terjadi depan mata saya sendiri. Jadi ini perkara-perkara perbuatan yang tidak bagus. Kalau tidak bagus tadi kita sebut apa? Mahmudah kah mazmumah? Mazmumah. Jadi untuk kamu, bila kita balik ke asrama nanti, jangan ada perbuatan yang begini. Jangan ada perangai budaya yang begini, ambil hak orang lain. Jangan. Bila kita buat perkara ini, kita dikira sebagai Zolim. Jadi kalau zolim ni, perbuatan zolim ni bagus ataupun tidak? Tidak. Dapat pahala ataupun tidak? Tidak dapat pahala. Masuk syurga ataupun masuk neraka? Neraka. Masuk neraka. Jadi kita tidak mau begitu. Kita mau pelajar SMK agama, pelajar sekolah agama, bila berada di asrama, tolong buat akhlak yang baik. Nanti kamu jadi naik tingkatan 2, tingkatan 3, kamu akan menjadi dewasa, kamu akan jadi abang, kamu akan jadi kakak. Kamu tunjukkan contoh yang baik kepada adik-adik kamu yang berada di bawah, supaya kamu boleh jadi pelajar sekolah agama yang baiklah.
SMKA ni saya ingat guru saya pernah cerita, SMKA ni selain maksudnya Sekolah Menengah Kebangsaan Agama, dia adalah maksudnya Sumber Manusia Kekasih Allah. SMKA, Sumber Manusia Kekasih Allah. Jadi bila kita mau menjadi kekasih Allah, Allah sayang kita, buat akhlak mahmudah ataupun akhlak mazmumah? Mahmudah. Mahmudah. Okey, saya rasa setakat itu sahaja. Terima kasih sebab hadir kelas hari ini. Nanti saya bagi tahu dalam grup WhatsApp kita tentang latihan pengukuhan untuk tajuk ini. Baik. Ada apa-apa soalan sebelum kita berakhir? Tidak. Tiada soalan. Boleh faham tajuk hari ini? Boleh. Boleh. Daripada video tadi tu, video pertama, video kedua, boleh faham? Boleh. Boleh ya? Daripada latihan tadi itu boleh faham? Boleh. Boleh. Kalau nanti diberikan latihan, boleh jawab ataupun tidak? InsyaAllah boleh. InsyaAllah InsyaAllah. boleh. Ya, jadi kalau ada apa-apa masalah dalam latihan nanti, jangan malu, jangan segan. Hubungi je saya, WhatsApp saya. InsyaAllah saya akan tolong mana yang mampu. Dan sebagai peringatan juga, pelajar-pelajar yang belum lagi hantar TKTC ya, TKTC kamu kan perlu buat TKTC arahan daripada pengetua. Jadi yang belum hantar lagi sampai 14 hari bulan. Maksudnya ada 2 hari lagi. Kalau termasuk hari ini 3 hari lagi lah. Sampai 14 hari bulan itu adalah hari terakhir untuk hantar TKTC. Jadi pastikan kamu hantar TKTC kamu kepada saya untuk saya berikan markah dan juga rekodkan kamu punya markah nanti. Boleh? Boleh pelajar? Boleh. Boleh ya, insyaAllah. Boleh. Boleh. Okay. Ustaz. Boleh. Saya rasa setakat itu saja untuk hari ini. Kita akhiri kelas kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okey, sekejap saya mau gambar dulu kita punya anu ni ya. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih juga. Okey, Terima kasih Ustaz. sama-sama. Waalaikumsalam.